Halo semua, dalam video ini kita akan membincang soalan tugasan kita untuk tajuk matriks. Okey, so kita tengok soalan pertama. Hitung nilai X, Y dan nilai Z bagi setiap yang berikut. So, kalau kita tengok soalan A, okey, dia bagi kita matriks, lepas tu ada sama dengan matriks. Sebenarnya dia nak test apa? Dia nak bagi kita nak tahu matriks yang sama. Bila kita cakap kedua-dua matriks ini merupakan matriks yang sama, unsur yang terdapat di dalam matriks kedua-dua matriks ini, okay, unsur yang sepadan mereka mesti adalah sama. So kita tahu 4 tambah X mesti sama dengan 10. So kalau saya nak cari nilai X, so saya kena tulislah 4 tambah X mesti sama dengan 10. Jadi, kalau saya nak cari nilai X, benda yang tak ada kaitan dengan X tu kita kena pindah ke sebelah kanan. So, 4 ini tambah 4, memang saya kena pindah ke sebelah kanan. Jadi, tolak 4. So, memang di sebelah kanan ada 10, nilai 10 di sini. Kita tolak 4. So, jadi jawapan X kita adalah sama dengan 6. So, inilah jawapan yang pertama kita dapat. Okey, next kali kita tengok. Okey, ada apa lagi? Okey, unsur yang sepadan. Okey, contohnya 3Z. Okey, kalau kamu nampak yang sepadan kat sini adalah 3. So, kita tulis dululah. Cepat-cepat kita tulis. Oh, 3Z. Okey, sama dengan 3. Okey, so kalau saya nak cari nilai Z, okey, 3Z ini 3 darab Z. Kalau darab, saya pindah jadi bahagi. So, saya akan dapat 3/3. Maka jawapan adalah sama dengan 1. Okey, dapat jawapan lagi. Okey, next. Kita teruskan. Okey, kalau macam mana pula untuk 4Y ini? 4Y, dia mesti sama dengan negatif 16. So, kita tulis sajalah. Okey, 4Y sama dengan negatif 16. Kalau 4Y, saya nak cari Y sebab kehendak soalan kita nak cari Y. So, Y macam mana? So, 4 ini saya pindah kena bahagi. So, negatif 16 per 4. So, kita tahu negatif positif dapat negatif. 16/4, kita dapat 4. Okey, itu jawapan kita. Okey, so ketiga-tiga jawapan kita dah dapat. Okey, next. Kita tengok soalan kedua. Sama juga untuk yang soalan B ni, dia sama juga soalan ini adalah matriks yang sama. So, kalau kamu lihat di sini, okey, kita cari dulu benda yang senang, okey? Supaya cepat kamu boleh dapat jawapan. Okey, contohnya di sini saya nampak 3Z sama dengan 2, betul tak? Okey, unsur yang sepadan. Next, negatif 4 sama dengan X per 3. Okey, so bila kamu dah nampak, just tulis dulu. Contohnya, yang paling senang kat sini saya tengok 3Z, okey, sama dengan 2. Maka Z kita 3 darab. So 3 ini darab, saya kena bahagi. Pindah ke sebelah kanan. So 2/3. So kita dapat jawapan yang pertama. Senang kan? Okey, so next kita teruskan. Negatif 4 itu mesti sama dengan X per 3. Jadi, sekarang saya nak cari nilai X ini. So, kalau nak cari nilai X ini, kan, nilai yang 3 ni saya kena saya kena pindah ke sebelah kiri. So, bahagi 3, bila saya pindah, dia akan jadi darab. Kan? Akan darab 3 darab dengan, kalau saya nak cari nilai X, saya kena ambil 3 darab dengan negatif 4. So, X mesti sama dengan 3 darab dengan negatif 4. So, kita tahu positif, negatif, jawapan kita mesti dapat negatif. 3 darab 4, 12. So, kita dapat jawapan lagi. Okey? Seterusnya. Okey, kita nampak. Oh, sekarang ada X tambah Y sama dengan negatif 7. So, at first, mengapa saya tak pilih X tambah Y sama dengan negatif 7? Saya kena cari nilai X, kena cari nilai Z dulu. Sebab di sini dia ada dua pun boleh ubah. So, kalau kamu tak tahu nilai X, kamu tak tahu nilai Y, memang kita tak boleh kira. Tapi, tadi kita dah tahu nilai X tu nilai apa.
So, sekarang kita boleh kira dah. So, X tambah Y, jawapan dia mesti sama dengan negatif 7. Okay? Disebabkan tadi kita dah tahu, X kita adalah sama dengan negatif 12. Maka, nilai X ini kita boleh gantikan dengan negatif 12. Okay? Negatif 12, kalau saya tambah dengan Y, dia mesti sama dengan negatif 7. Okay? Seterusnya, sebab matlamat atau kehendak soalan kita nak cari nilai Y. Jadi, benda yang tak ada kaitan, nombor yang tak ada kaitan yang negatif 12 ini saya kena pindah ke sebelah kanan. Akan jadi positif. So, memang di sebelah kanan ada negatif 7. Negatif 12 saya pindah jadi tambah 12. So, jadi kita dapat jawapan apa? Tekan kalkulator, titik-titik-titik, kita akan dapat 5. Okey, senang saja kan? So, ketiga-tiga jawapan kita dah dapat. Okey, seterusnya kita tengok soalan kedua. Tentukan matriks M jika 2 darab dengan matriks ini tambah dengan M adalah sama dengan 7, negatif 4, kosong dan 1. Okey, sebenarnya soalan ni senang saja. Macam mana? Kita buat seperti biasa. Okey, contohnya, kalau sekarang saya nak cari nilai, saya nak cari matriks M ini. So, maksudnya benda yang tak ada kaitan tu, contohnya di sini, 2 darab dengan matriks yang di sini, mesti kan saya kena pindah ke sebelah kanan. Betul tak? Okay. So, jadi, macam mana kita nak cari nilai M? So, saya mesti guna M. Okay, kalau saya nak cari nilai M, saya mesti guna apa? Matriks di sebelah kanan ini. 7, 0, negatif 4 dan 1. Okay. Dan yang ni tadi, 2 darab dengan matriks ini, kita kena pindah ke sebelah kanan. Akan jadi tolak. Betul tak? Tolak apa? 2 darab dengan matriks ini. Negatif 5, 6, 3, negatif 1. Okey. Okey kan semua? Okey. Sebab mengapa? Sebab matlamat kita sekarang, kita nak tentukan matriks M ini. Kalau saya nak cari nilai M, benda yang tak ada kaitan, nilai yang tak ada kaitan, matriks yang tak ada kaitan, kita kena pindah ke sebelah kanan. Tambah jadi tolak. So, sekarang kita boleh settlekan. Kita dah boleh buat pengiraan. Okey, so kat sini, kita dah tahu, nampak saja, oh ada darab 2 ini. Okey, pemala 2 ini, kita kena darab masuk ke dalam matriks. Okey, setiap unsur untuk matriks ini. So, apa yang kita dapat, walaupun kita nak settlekan yang kurungan, okey, pendarapan di belakang. Tapi benda yang di depan tu, kita kena salin balik. Okey, walaupun kamu tak settlekan dia, normally saya suka cakap macam ni lah. Benda yang boleh settle, kita settlekan. Kalau tak boleh, kita kena salin balik. Okay, bila kita buat from left to right. So, sekarang negative 2. Okay, negative ini kita, okay, maintain dia. Yang 2 ini kita kena darab masuk. So, kita akan dapat 2 darab dengan negatif 5. Positif, negatif, kita akan dapat negatif 10. 2 darab 6, kita dapat 12. 2 darab 3, kita dapat 6. 2 darab negatif 1, kita dapat negatif 2. Okey. Dengan cara macam tu, kita just buat apa? Operasi penolakan sahaja. Betul tak? Okey. Bila kita nak buat penolakan unsur sepadan, kita hanya guna unsur yang sepadan. Kita tolak dengan, contohnya sini. 7 tolak dengan negatif 10. Okey. So, kita akan dapat jawapan apa? Okey. So, 7 tolak dengan negatif. Tolak negatif. Negatif akan jadi positif. So, kita akan dapat 7 tambah dengan 10. Dapat 17. Okey. So, next. Negatif 4 tolak dengan 12. Tekan kalkulator. Okey. Negatif 4. Okey. Maksudnya hutang orang 4. Hutang lagi 12. So, kan kita hutang lagi 16. Okey. Senang kan? So, next, 0 tolak 6, kita dapat negatif 6. Seterusnya, 1 tolak dengan negatif 2. Negatif jadi positif. So, 1 tambah 2, kita dapat 3. Okey, itu sahaja. So, jawapan untuk matriks M ini kita dah dapat. Okey, senang kan?
Okey, seterusnya kita tengok soalan ketiga. Cari nilai P dan nilai Q, okey, bagi setiap persamaan yang berikut. Okey, so saya buat di sinilah soalan A. Okey, so kita tengok soalan A ni. So kalau kamu observe soalan ni, okey, memang kita nampak okey matriks di depan sini dia tolak dengan matriks ini, kamu akan dapat jawapan ini. Okey? So maksudnya yang penting sekali kamu kena settlekan di bahagian depan dulu. Okey, di sebelah kiri dulu. Maksudnya kita kena buat operasi tolak lah. Nanti bila kita dapat jawapan, barulah kita boleh compare, boleh bandingkan kedua-dua belah matriks kita. Sebab bila kita cakap sama dengan, maksudnya sebelah kiri mesti sama dengan sebelah kanan. Okey? So sekarang, okay, kita buat soalan 3A ya. So saya buat di sebelah kanan sini. 3A. Okey? So, buat dulu kita. Okay, so P tolak dengan negatif 2. So, kalau tolak negatif 2, kita akan dapat apa? Negatif, negatif, kita akan jadi positif. So, di sebelah depan kita dapat P tambah 2. Okay? Boleh kan? Okay, so next. 4 ini kita kena tolak dengan 5. Tekan kalkulator, 4 tolak, okay, 5. So, kita dapat negatif 1. Okay? Seterusnya, Q tolak 2, tolak dengan 6. Okay, Q tolak 2, tolak lagi 6. Okay? So, kita mesti jawapan dia mesti sama dengan 8, negatif 1 dan negatif 10 kalau ikut soalan yang diberi itulah. Okay? So, untuk yang Q tolak 2, tolak 6 ni sebenarnya boleh settlekan lagi. Okay? Kamu nak settlekan boleh juga. Kalau tak, nanti kamu boleh terus kira. Tak salah. Okay? So, sekarang sebab saya dah buat macam ni dah kan? Okay, contohnya. Sekarang saya nak bandingkan dah. Okay. Of course, kalau kamu nak kira lagi, boleh ya. Contohnya, sini P tambah 2, tolak 1. Okay, ni kena selang. Kena selang. Lepas tu Q tolak 2, tolak 6. Nah, tolak 2. Hutang RM2, hutang RM6. So, all together, Q hutang lagi RM8. Okay. So, mesti sama dengan 8 tolak 1, negatif 1, sorry. Negatif 10. Macam tu. Okay. So, sebab dia adalah sama dengan, so bila kita cakap sama dengan, unsur sepadan dia mesti adalah sama. Contohnya, P tambah 2 mesti sama dengan 8. Okay, nah negatif 1, tengah pun negatif 1. Dan yang di belakang ni, Q tolak 8 mesti sama dengan negatif 10. Kalau kita dah tahu, okay, kita dah tahu ciri-ciri dia macam tu, bolehlah kita kira. Okay, sekarang kalau saya nak cari nilai P. So, kita tahu dah P tambah 2 mesti sama dengan 8. Okay, so kalau saya nak cari P, nilai P, okay, di sebelah kanan memang ada 8. Hanya kita nak pindahkan yang ini. Tambah 2, saya pindah ke sebelah kanan, akan jadi tolak 2. 8 tolak 2, kita dapat 6. So, cepat saja kita dapat jawapan yang pertama. Seterusnya, Q tolak 8, jawapan dia mesti sama dengan unsur yang sepadannya, negatif 10. Okay, so kalau saya nak cari nilai Q, okay, di sebelah kanan memang ada negatif 10. Negatif tolak atau tolak 8 ini bila saya pindah ke sebelah kanan jadi tambah 8. So, just tekan kalkulator atau tak. Sebenarnya senang saja. Hutang orang RM10, sekarang kamu ada RM8, kamu bayar balik, masih hutang lagi RM2. Kalau kamu tak sure, tekanlah kalkulator. Okey, dengan ini jawapan 3A kita dah dapat. Senang kan? Okey, seterusnya kita tengok soalan yang seterusnya. Okey, untuk ini memang sama juga kita kena settlekan sebelah kiri dulu. Dah dapat jawapan, kita bandingkan jawapan kita dengan sebelah kanan. Okey, so sekarang kita buat operasi tambah dahulu. Okey, so kita kena tambah dengan unsur yang sepadan. So sini 3 darab dengan 5. Sorry, bukan darab, tambah. Okey, tambah dengan 5.
tekan kalkulator atau kamu mudah 3 tambah 5, 8. Okay. So next, 2P tambah negatif 1. So 2P positif, negatif, negatif. So kita dapat, 2P tolak 1. Okay. Seterusnya, negatif 1 tambah dengan kosong. Tambah kosong tak perlu tambah lah. So kita terus tahu, jawapan yang negatif 1. Okay. Seterusnya, negatif 4 tambah dengan negatif 4. So negatif, positif, negatif kita dapat negatif juga. So maksudnya kita akan dapat, kalau kamu hutang orang 4, hutang lagi 4. So of course kita akan hutang 8. Okay. Seterusnya, 5 tambah negatif 9. So, kita dapat 5 tolak 9. So, tekan kalkulator, kita akan dapat negatif 4. Seterusnya, 6 tambah dengan Q. 6 tambah dengan Q. Okay. So, kita dapat, kita dah selesai operasi tambah di sebelah kiri. So, jawapan kita mesti sama dengan sebelah kanan. 8 P negatif 1, negatif 8, negatif 4, 6. Okey, so sekarang, apa yang kita perlu buat? Okey, so kita just compare. Sebab matlamat kita nak cari P, kita bandingkan. Okey, bahagian ini. 2P tolak 1 mesti sama dengan P. So, jangan panik lah, jangan takut. Kita just tulis sahaja apa yang kamu dapat. Okey, kita just tulis saja apa yang kamu dapat. Okey, sebab tak cukup tempat, saya tulis di sebelah kanan lah. So, kita tahu, so kamu just tulis saja 2P. Sebab kamu tahu 2P tolak 1 mesti sama dengan P. Okey, sekarang kita nak cari nilai P. So, kita kena buat grouping dululah sebab di sebelah kiri ada P, sebelah kanan ada P. So, kita kena kumpulkan semua P dulu. Atau kita buat grouping dahulu. So, P di sebelah kanan saya kena pindah ke sebelah kiri. Benda yang tak ada kaitan, saya kena pindah ke sebelah kanan. So, kita akan dapat, sebelah kiri memang ada 2P. So, P di sebelah kanan ini bila saya pindah ke sebelah kiri jadi tolak P. Okey, sama dengan tolak 1 ni pindah ke sebelah kanan saya dapat 1. Ini cara grouping lah. So, 2P tolak P, kita tahulah 2 pisang tolak 1. Kamu dah makan 1 pisang, kita akan baki 1 pisang. Betul tak? 2P tolak 1P, dapatlah 1P. Jawapan dia adalah sama dengan 1. So, maksudnya P ini adalah bernilai 1. Okey? So, kita dapat jawapan ini. Okey, seterusnya ada apa lagi? Sekarang sebab kehendak soalan itu, dia nak cari P dan Q. P dah dapat sebab Q, kita lihat. Okey, unsur di sini kan. 6 maksudnya 6 tambah Q mesti sama dengan unsur sepadannya, iaitu 6. So, kita dah tahu. Okey, dari sini kita dah tahu. Okey, next. Kita bandingkan. 6 tambah Q mesti sama dengan 6. So, apakah nilai Q kita? Okey, 6 ini. Okey, 6 di sebelah kiri mesti pindah ke kanan. So, 6 tolak 6 dapat jawapan 0. Senang saja kan? So, nilai P dengan nilai Q kita dah dapat. Kita dah selesai. Okey. So, seterusnya kita tengok soalan keempat pula. Okey, soalan 4. Okey, sama juga dia nak cari nilai M, nak cari nilai N. So, seperti apa yang saya cakap, apa yang kita perlu buat tu, kita kena settlekan sebelah kiri dulu. Dan lepas tu jawapan kiri kita kena bandingkan dengan jawapan di sebelah kanan. Bila kita nampak saja sama dengan, kamu kena ada konsep matriks yang sama. Kalau matriks yang sama, ni unsur yang sepadan mesti sama. Okay? So, bila kita nampak macam ni, kita settle dululah sebelah kiri kita. Okay, sebelah kiri ni sebab kita nampak ada pemalah dengan matriks. So, kita settlekan benda ini dulu. Okay, so apa yang saya dapat? Okay, yang boleh settle, kita settlekan. Kalau tak boleh, saya salin balik. Contohnya M dan 3, memang kita tak dapat settle, tapi saya salin balik juga. 2 ini saya kena darab masuk. So, tolak ini saya kena salin dulu. Okay, tapi 2 ini saya kena darab masuk lah. 2 darab dengan negatif 3, saya dapat negatif 2 darab 3, 6. Negatif 6. Tekan kalkulator saja. 2 darab N. So, kita dapat 2N.
Okay. Ini, okay, bila kita dah buat, okay, dan apa yang boleh settle, kita settlekan. Lepas tu, benda yang terdapat di belakang, kita kena salin balik juga sama dengan 9 negatif 6. Okay, kita dapat jawapan ni. Lepas tu, sekarang kita dah boleh settlekan dah kan di sebelah kiri. Okay, so kita tengok. M, okay, kita buat macam tu dulu. M tolak dengan negatif 6 kan? Okey, kalau untuk pelajaran cepat memang kamu tahu negatif, negatif, positif. So, kamu akan dapat M tambah 6 lah. Okey, tapi tak apa kamu tulis macam tu. Lepas tu, yang sebelah bawah, 3 tolak dengan 2N. Okey, kita dapat yang ini. So, jawapan kita mesti sama dengan 9 negatif 6. Okey, so seterusnya. Okey, kita dah sebenarnya kalau kamu nak bandingkan dah boleh. Okey, dah boleh bandingkan. So sekarang. Okey, sorry. Okey, sekarang kita tengok sini. Okey, kita bandingkan sebelah atas. So kita tahu M tolak dengan negatif 6 ini mesti sama dengan 9. Betul tak? Kita bandingkan. Okey, so negatif-negatif memang kita tahu M akan jadi tambah dengan 6. Mesti sama dengan 9. Maka M kita ni mesti sama dengan 9 tambah 6 pindah jadi tolak 6. Maka M itu adalah sama dengan 3. Okey, dapat jawapan yang pertama. Okey, so next. 3 tolak dengan 2N mesti sama dengan negatif 6. Okey, sama dengan negatif 6. Kita tulis dulu. Barulah kamu pindah-pindah. Okey, so sekarang 3, okey, sebab saya nak pindahkan 3 dulu. Okey, dia akan baki di sebelah kiri ada negatif 2N. Di sebelah kanan memang ada negatif 6. So, tambah 3 bila saya pindah ke sebelah kanan akan jadi tolak 3. Maksudnya kita akan dapat negatif 2N ini adalah sama dengan, tekan kalkulator kalau kamu tak tahu. Kalau kamu nak kira, okay, dalam hati kita, kamu kena faham lah. Negatif tu hutang. Hutang RM6, hutang RM3. So all together hutang RM9. So sekarang saya nak cari nilai N. So darab negatif 2 bila saya pindah ke sebelah kanan jadi negatif 9 bahagi negatif 2. Okay. Maka kita akan dapat jawapan apa? Boleh tekan kalkulator terus. Memang negatif-negatif akan dapat positif. So, kamu akan dapat 9/2 lah. Dan bila kamu tekan kalkulator, memang jawapan 9/2 ini, kamu juga akan dapat apa? Dia boleh sama dengan 4 dan 1/2. Okey? Kedua-dua jawapan boleh diterima. Okey? So, next. Kita tengok soalan kelima macam mana pula. Okey. So, senang saja. Okey, yang ini kita kena buat pendarapan. Betul tak? Okey. Matrix darab dengan matrix. Okey. So, lepas tu kita kena bandingkan. Okey, seperti apa yang saya cakap, kalau kamu nak buat pendarapan untuk senang, so kamu tengok, kamu boleh tulis kat sini. Ini baris pertama, ini lajur 1, ini lajur kedua. Okey, so jadi jawapan kamu nanti kamu mesti akan dapat B1, baris, dia mesti ada satu baris. Okey, dan dia ada lajur 1, lajur 2. Jawapan kamu nanti akan dapat benda macam tu. Okey, sekarang saya nak cari dulu. Okey, so contohnya saya nak cari B1, L1. Maksudnya B1. B1 ini kamu kena darab dengan L1 lah. Okey. So, macam mana kita nak dapat jawapan di sini? Okey. A darab dengan negatif 3. So, kamu tulislah. Okey, saya guna hitam. Okey. A darab dengan negatif 3. So, kita dapat negatif 3A. Okey. Seterusnya, 2 darab dengan 5. Betul tak? Sebab baris pertama darab dengan lajur pertama. 2 darab 5, kita dapat 10. Okey. Macam tu. So next, kita tengok dah. Sekarang saya nak tengok, tadi lajur pertama dah habis. So sekarang, kita nak cari pula. Okay, baris pertama, lajur kedua. So saya ambil baris pertama, A dengan 2 ini, darab dengan
lajur kedua. Dua dengan B. Okey, so macam mana kita dapat jawapan? Okey, A darab dengan 2, kita dapat 2A. Okey, 2 darab dengan B, kita dapat tambah 2B. Itulah jawapan. Itulah hasil pendarapan kita. Okey, so jawapan ini mestilah sama dengan apa? Jawapan di sebelah matriks di sebelah kanan 19 dan negatif 8. So, kalau kita dapat macam ni, kita boleh buat konklusi lah. Okey, matriks di sebelah kiri adalah sama dengan matriks di sebelah kanan. Jadi, bila kita cakap mereka adalah matriks yang sama, kita boleh bandingkan unsur sepadan mereka. So, kamu boleh tulislah. Okey, maka, kamu tulis. Okey, apa yang kamu dapat? So, first, negatif 3A tambah dengan 10. Jawapan dia mesti sama dengan 19. Sebab kehendak soalan kita nak cari nilai A. Jadi, benda yang tak ada kaitan, saya pindah dahulu. So, bila saya pindah tambah 10 ni, di sebelah kiri saya ada baki negatif 3A lagi. Okey, so di sebelah kanan memang ada 19. Tambah 10 bila saya pindah akan jadi tolak 10. Okey, dan seterusnya kamu akan dapat negatif 3A ini adalah sama dengan 19 tolak 10, kita dapat 9. So, apakah nilai A kita ni? Kita kena guna, darab, kita kena pindah jadi bahagi. So, kita akan dapat 9 bahagi dengan negatif 3. So, kamu just tekan kalkulator lah. Maka, jawapan A kita ni akan dapat apa? Positif, negatif, negatif. 9 bahagi 3, kita dapat 3. So, itulah jawapan kita. Okey, senang kan? Okey, belum habis lagi. Sebab mengapa? Kita ada lagi. Kamu dah dapat cari nilai A. Kita ada B lagi. So, kita tengok bahagian yang kedua ni. Okey, kita tengok bahagian ini. 2A, kita tahu 2A tambah B, 2B mesti sama dengan negatif 8. So, tak perlu takut. Kamu tulis dululah. Okey, tulis dulu apa yang kamu dapat. Ayah. Okey, padam dulu. Okey, tulis dulu apa yang kamu dapat. Baru kamu boleh buat pengiraan. So, kita tahu 2A tambah dengan 2B. Jawapan dia mesti sama dengan negatif 8. Sebab tadi, kita dah dapat nilai A itu sama dengan negatif 3. Maksudnya, bila kita nampak A sahaja, nanti kita automatically A itu kita kena gantikan dengan nilai negatif 3. Okey, sebab tadi kita dah dapat dah. A itu sama dengan negatif 3. So, kita tahu 2 mesti darab dengan negatif 3 tambah dengan 2B dan mesti sama dengan negatif 8. Okey, nampak tak? Bila sebuat, memang kita from left to right. Kita buat step by step. Kamu mesti tak akan salah. So, sekarang saya nak buat pendarapan. 2 darab dengan negatif 3. Positif, negatif, negatif. 2 darab 3 dapat 6. Negatif 6 tambah dengan 2B. Kita dapatlah jawapan negatif 8. Okey, seterusnya sebab saya nak cari B sahaja. So, yang tak ada kaitan tu tolak 6 pindah ke sebelah kanan. So, memang sini ada negatif 8. So, kita tolak 6 pindah jadi tambah 6. Jadi, 2B kita sama dengan negatif 8 tambah 6. Kita dapat negatif 2. Okey? Sebab matlamat kita nak cari B. Jadi, darab 2 pindah jadi bahagi 2. So, kita akan dapat negatif 2 bahagi dengan 2. So, jawapan kita akan dapat negatif positif, negatif. 2 bahagi 2, kita dapat 1. So, jawapan B adalah negatif 1. Okey? Senang saja kan? Okey, so kita tengok soalan terakhir. Okey, soalan ni tak susah juga. Sama saja sebenarnya. Okey, sebab dia ada persamaan. Memang apa yang kita kena buat tu, kita kena settlekan bahagian di sebelah kiri. Lepas tu kita bandingkan jawapan di sebelah kanan. Itu je. Okey, so step by step. Walaupun kamu nampak panjang, jangan takutlah. Kalau nampak ada kurungan kan, kita settlekan kurungan dulu. Okey, so kita from left to right settle one by one. Okey, sekarang kita tengok. A11 tolak dengan 1. Okey, A11 tolak dengan 1. So, yang ini kan,
Kamu boleh buat seperti biasa. Okey, kamu bandingkan kedua-dua. Ini juga merupakan salah satu cara lah. Okey, tapi kalau kamu tak nak, sebab kita nak cari A11, A1, maksudnya kamu nak cari matriks ini. Okey, sebenarnya dia nak cari matriks ini. Kalau nak cari matriks di sebelah sini, sebenarnya kita ada cara yang kedua lagi. Tadi tu sebenarnya kalau kamu settle one by one, lepas tu kamu bandingkan, cara itu boleh juga kamu akan dapat jawapan. Akan dapat one by one lah. Tapi kalau kamu nak dapatkan, okay, kalau kamu tengok soalan dengan teliti, memang dia nak dapatkan A11, A12, A21, A22 ni. Ini adalah matriks. Kamu nak dapat jawapan matriks ini. Maka, bila nak dapatkan jawapan matriks ini, kita kena pindahkan benda yang tak ada kaitan ke sebelah kanan. Okay? So, untuk yang ini, okay, A11, A12 ni kan? Okay, kamu boleh tulis. Kalau saya nak cari A11, A12, A21 dan A22. Okay? Memang kan kita ada cara sendiri kan? Okay, so untuk pelajar yang cepat, kamu dah tahu dah. Ha? So, tambah bila saya pindah ke sebelah kanan akan jadi tolak. Lepas tu yang tolak ini bila saya pindah akan jadi tambah. Okay? So, sepatutnya tak ada masalah kan? Okay? So, sekarang kita tulis macam tu. Okay, memang di sebelah kanan kita dah dapat nilai apa? Matriks ini. 7, 1/2, -4 dan 5. Okay, first step bila kamu buat pemindahan ini. Tambah matriks di sini, tambah ini. Okay, tengok. Untuk matriks ini, bila saya tambah matriks ini, saya pindah ke sebelah kanan, kita akan jadi apa? Kamu akan dapat tolak, betul tak? So, nanti kamu kena buat tolak matriks inilah. 4, 3, -1, -2. Okay? Step yang pertama. Okay, next. Kita teruskan. Macam mana pula kalau saya nak pindah negatif identity ini? 1001. Ini identity kan? So, kalau negatif, tolak. Okay, tolak. Bila saya pindah ke sebelah kanan, dia akan jadi tambah. So, jadi apa yang saya dapat di sini? Tambah identity. 1001. Senang saja kan? Okay, so seterusnya. Kalau kamu dah dapat macam ni, kita dah boleh settle dan dapat jawapan dah. Senang saja, betul tak? So macam mana kita buat? Okay, so kamu boleh buat secara buat tolak dengan tambah pada masa yang sama, secara serentak. Atau tak, kamu boleh buat operasi tolak dulu, barulah buat operasi tambah. Okay, so di sini saya buat step by step lah. Saya buat tolak dulu. Okay, so macam mana? 7 tolak 4, kita dapat 3. Kan? Lepas tu, -4 tolak dengan 3. So, sama juga seperti tadi saya cakap. Hutang orang 4, sekarang hutang lagi 3. So, kita hutang 7. Okay? Untuk pelajar lambat, tekan kalkulator. Sebab saya dah ulang banyak kali dah. Saya dah cakap dah kan? Okay, sekarang 1/2 tolak dengan -1. Negatif, positif. Negatif, negatif, positif. So, maksudnya 1/2 ini tambah dengan 1, kita akan dapat 1 dan 1/2. Okey? Seterusnya, 5 tolak dengan -2. Negatif, negatif, positif. Okey? So, 5 tambah 2, kita dapat 7. Okey? Kalau dah settle operasi tolak, apa yang terdapat di sebelah kanan tu, di belakang tu, kita tulis balik. 001. Okey. Okey. So next kita teruskan. Okey, nak dapat final jawapan yang terakhir dah. So sekarang kita tambah. 3 tambah 1 kita dapat 3. Okey. -7 tambah 0 memang kita akan dapat -7. 1 dan 1/2 tambah dengan 0 memang kita dapat 1 dan 1/2. Okey. 7 tambah 1 kita dapat 8. Okey, maka kita dah selesai. Itulah jawapan kita. Kita dah dapat matriks dah. So, maksudnya, kalau kamu nak tulis jawapan kamu dengan sempurna, so kita tahu, maka
jawapan A11 ini adalah sama dengan 3. Okey? Kalau A12 ini mesti sama dengan -7. Okey, untuk A21 ini mesti sama dengan 1 dan 1/2. Okey, dan lastly A22 mesti sama dengan 8. Okey, itu sahaja untuk hari ini. Thank you semua.